Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan dan puan, kita akan sambung perbincangan kita, penelitian kita terhadap surah Taha yang akhir sekalian itu kurang lebih kita dah berhenti pada ayat 54 Taha surah ke-20 ayat 54. Sebelum tu kita recap dululah, kita dah tinggalkan dekat mana. Jadi bila kita tengok kepada surah Taha tentang cerita Nabi Musa ni, sebenarnya dia bukanlah satu-satu surah yang menceritakan tentang Nabi Musa dan juga Fir'aun. Ada banyak lagi kita tengok. Kalau surah Al-Baqarah, surah Al-An'am dan lain-lain surah. Dan Nabi Musa ini merupakan Nabi yang paling banyak selepas baginda Rasulullah diceritakan tempatnya di dalam Al-Quran. Nabi Musa. Jadi bila kita nak mentadabbur Al-Quran ni, dia ada beberapa peringkat. Saya rasa saya dah kongsikan beberapa kali juga. Maksudnya peringkat yang pertama tu kita tahu peringkat makna dia. Ni makna dia apa, ni makna dia apa. Tapi seterusnya kita tengok peringkat latar belakang dia pula. Latar belakang dia, maksudnya dia berlaku bila, apa sebab-sebab dia. Tuan boleh tengok asbab nuzul, kenapa setiap ayat tu ada dia punya peristiwa-peristiwa yang menjadi latar belakang turunnya sesuatu ayat. Jadi bila kita dah tahu konteks macam tu, lepas tu barulah kita pergi kepada tujuan pengajaran. Jadi dalam cerita Nabi Musa dan juga Fir'aun ni, soalan dia tentulah apa sebenarnya tujuan. Kenapa tujuan cerita Nabi Musa dan Fir'aun ini ada kita dapati dalam beberapa tempat dalam surah-surah Al-Quran. Jadi kita kena jawablah soalan tu, kenapa lah? Kenapa benda tu diceritakan berulang kali, apa kepentingan dia, apa dia punya significance dia, apa dia punya pengajaran-pengajarannya. Jadi yang selama ni kita dah bincangkan tentang Nabi Musa ni, dia merupakan lambang kepada kuasa, ya, sebab dia merupakan seorang yang berkuasa di bumi Mesir, memerintah lebih daripada 70 tahun. Jadi kuasa, kedudukan yang mana menjadikan Fir'aun ni seorang yang akhirnya sombong. Jadi harta, kedudukan, kuasa, kalau kita dah pun bandingkan di antara Fir'aun dengan Nabi Musa ni, kita tengok dia orang ni at two extreme ends. Dia satu, Nabi Musa, dia tak ada pengikut. Fir'aun, dia ada bala tentera. Nabi Musa tidak ada kedudukan, dia seorang penggembala kambing. Fir'aun merupakan seorang pemerintah, raja. Jadi Nabi Musa, pengikutnya pun kalau ada abangnya Nabi Harun, tapi Fir'aun ada bala tentera dan rakyat yang boleh diarahkan. Dari segi kuasa, dari segi pengaruh, dari segi kedudukan dan sebagainya, dia merupakan dua lambang yang berbeza, Fir'aun dan juga Nabi Musa. Tetapi Allah Ta'ala sebut di dalam surah Taha ni tentang kita mulakanlah ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arainahu ayatina kullaha fakadzdzaba wa aba. Ayat 57, 56. Dan sesungguhnya kami telah perlihatkan kepadanya Fir'aun tanda-tanda kekuasaan kami semuanya, tetapi dia mendustakan dan enggan menerima kebenaran. Jadi apabila di antara yang menjadikan seseorang itu berkedudukan, ada pengaruh, ada kuasa, ada harta, ialah kesombongannya untuk menerima kebenaran. Jadi on the extreme end, kita tengok perbandingan pula dengan Nabi Musa, dengan seorang yang tiada kuasa, tiada kedudukan,
tiada pengikut, tetapi dia membawa kepada kebenaran. Jadi di antara tujuan ayat ini adalah untuk kita mengambil iktibar tentang kedudukan, tentang harta, tentang pengikut, populariti dan sebagainya, bukanlah yang menjadi ukuran kepada kejayaan kita kelak. Dan ini merupakan satu benda yang biasa kita dengar. Tetapi walaupun dia perkara yang biasa kita dengar, namun ramai yang terperangkap di dalam distractions, di dalam pengaruh-pengaruh harta, kuasa, popularity dan sebagainya. Kadang-kadang kita salah menanggap bahawasanya cuma kesusahan yang menjadi ujian daripada Allah Ta'ala. Jadi konsep ini kadang-kadang kita perlu lihat balik. Kesusahan dan kesenangan dua-duanya adalah merupakan ujian Allah Ta'ala. Dalam surah Al-Fajr contohnya, fa'ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu. Apabila manusia itu diuji oleh Tuhannya, maka dia memuliakan manusia tersebut. Fa'akramahu wa na'amahu. Dia beri segala anugerah kepada manusia tersebut. Fa yaqulu rabbi akraman. Jadi dia sangka dengan pemberian itu Allah Ta'ala memuliakan dia. Fa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Tapi bila Allah Ta'ala tarik daripada dia semua nikmat dia kata nikmat-nikmat ni sebenarnya bila ditarik adalah untuk Allah Ta'ala menjatuhkan dia. Jadi ini merupakan satu pertimbangan yang tak betul. Kalla bal la tukrimuna al-yatim. Sama ada kita miskin ataupun kaya, sederhana ataupun mempunyai harta yang lebih, semua itu merupakan ujian. Wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un. Dan kami uji mereka dengan kebaikan dan juga dengan keburukan supaya mereka kembali. Jadi bukanlah merupakan sesuatu yang memuliakan seseorang itu sekiranya kedudukan ekonominya bagus, pangkatnya bagus, kuasa dan popularitinya bagus. Kerana itu semuanya adalah ujian. Ada pun orang yang diuji dalam keadaan susah ataupun senang. Jadi ujian dengan kesenangan itu adalah lebih susah untuk kita lepas daripada ujian kita apabila kita susah. Sebab dalam keadaan kita susah, kita tidak ada pilihan melainkan untuk sabar. Tapi dalam keadaan kita senang, kita punya pilihan sama ada kita nak lupa ataupun kita nak bersyukur. Dalam keadaan kita susah, dalam keadaan kita sakit, kita tak ada option. Kalau sakit terpaksa sabarlah, macam mana? Tapi kalau senang, dia ada options. Dia ada options depan kita. Sama ada kita nak bersyukur ataupun kita nak riak dan bongkar dan sebagainya. Jadi itu di antara tujuan kenapakah perlambangan cerita Nabi Musa dan juga Fir'aun ini berulang-ulang. Di samping dia merupakan satu cerita yang mempunyai ayat, mempunyai tujuan-tujuan yang lain, tetapi untuk konteks semasa kita, dia merupakan satu pengajaran tentang bagaimanakah faktor-faktor ini boleh menjadi distractions untuk kita melihat tentang kebenaran, melihat tentang apakah tujuan kehidupan dan sebagainya. Jadi kita teruskan lagi ayat seterusnya. Yang tadi itu arainahu ayatina, dan kami telah tunjukkan kepadanya tanda-tanda kebesaran kami. Maksudnya di keliling kita ni, dan sering juga kita tekankan, yang Allah Ta'ala memberikan bukti adanya pencipta ini dalam pelbagai cara. Ada dengan cara diturunkan wahyu, dan itu dinamakan sebagai ayat yang bertulis, ayat yang diungkapkan, diucapkan. Wahyu yang tersurat. Ada juga tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala yang tersirat. Yang tersirat maksudnya apa? Yang kita tengoklah dekat keliling kita ni, langit, bumi dan sebagainya. Dan di dalam diri kita sendiri. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di dalam diri kamu, kita tengok dalam diri kita ni, dalam badan kita ni banyak benda yang kita tak tahu daripada benda yang kita tahu. Jadi semuanya dikawal selia oleh Allah Ta'ala. Sebab itulah Allah
Tuhan dinamakan sebagai Rabbul Alamin. Dialah yang merupakan yang manajernya, yang nurturernya, yang mengawal selianya. Ini adalah Tuhan. Jadi bila kita pandang dalam diri kita dan kita melihat keliling kita, maka itulah yang dinamakan Iqra. Antara maksud Iqra, baca bukanlah dengan baca sesuatu yang bertulis, tetapi melihat juga keliling apa yang Allah Ta'ala ciptakan untuk diri kita ni, supaya kita faham kita di sini diciptakan dan ada tujuan yang lain. Jadi itu arainahu ayatina. Ayat kita dah ceritakan maksud ayat ya. Dalam bahasa Melayu kita ambil ayat ni sebagai ayat sentence, tapi ayat di dalam Al-Quran ni maksudnya ada dua. Satunya ayat-ayat Al-Quran yang mana kita tahu itu, dan keduanya adalah tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala pada ciptaannya, langit, bumi, dalam badan kita dan sebagainya. Fakadzdzaba wa aba. Jadi Fir'aun menolak dan juga dia engkar disebabkan oleh kesombongan dia. Orang yang sombong ada sikap yang melawan kebenaran. Kadzdzaba. Kadzdzaba itu kalau tuan-tuan perhatikan dia ada kadzdzaba, ada tasydid pada za. Satu lagi yang tak ada tasydid pada za, kadziba, biasa. Kalau biasa tu maksudnya dia pembohong. Kalau satu lagi kadzdzaba ni mendustakan. Ada orang kata ada beza antara bohong dengan dusta. Bohong apa dia? Bohong dia tak tahu, dia katakan sesuatu tu, maka dia berbohong lah dengan fakta tu dia tak tahu pun. Kadzdzaba, dusta ni dia tahu benda tu betul tapi dia tetap katakan benda tu tak betul. Beza. Jadi ada one level up daripada kadziba tu. Kalau ada umpama kata kadzdzaba, membohong dan mendustakan. Membohong maksudnya kita tak tahu, kita kata kita tahu. Mendustakan sebenarnya kita tahu tetapi kita mengingkarinya. Jadi kadzdzaba. Aba ni banyak perkataan tuan-tuan jumpa aba wastakbara, maksudnya dia ingkar, degil. Jadi kekufuran sebenarnya adalah sesuatu yang lahir daripada sifat yang degil, hati degil. Kita rasa ni kita lah yang handalnya manusia ni ya. Bagaimana manusia ni rasa diri dia handal, menafikan Tuhan sampai menciptakan teori-teori yang tidak masuk akal. Alam semesta ni tercipta secara sendiri. Naluri manusia ni, kita ni tuan-tuan dan puan-puan, kita ni secara tabiinya nak mengetahui tentang sesuatu ni ada sesuatu yang difitrahkan Allah Ta'ala. Kalau kita tengok yang latest yang dalam Netflix sekarang ni ada pasal MH370 sampai 3 episod saya ingat. Nature manusia ni bila kapal terbang tu hilang, kita nak tahu kenapa, bagaimana, siapa punya angkara. Itu bab kapal terbang. Ini bab alam kehidupan, dunia, langit, bumi, badan kita dan sebagainya. Kita tak mau tanya. Dan kita peliknya orang-orang yang tak mau beriman, dia tak mau tanya apa benda, the same question. Kenapa kita kat sini? Apa hal aku kat sini? Aku nak ke mana? Masa sikit-sikit daripada dulu dah. Sekarang ni dah berusia, daripada sihat, ada sakit-sakit sikit dan sebagainya. Aku nak tuju dekat mana? Siapa yang buat aku? Aku buat diri aku sendiri lah. Macam mana kita boleh buat diri sendiri? Macam mana sesuatu yang kita sebelum tu tak ada boleh mengadakan sesuatu? Sesuatu yang tak ada boleh mewujudkan sesuatu? Mustahil. Jadi selayaknya kalau kita sebenarnya memikirkan tentang persoalan-persoalan ini, kita akan sampai kepada jawapan yang kita sebenarnya adalah diciptakan. Kita di sini sementara, kita faham tujuan kita. Janganlah kita jadi macam orang yang pergi satu tempat, sewa homestay tu dia catnya, dia belinya TV, dia belinya peti ais dan sebagainya, padahal dia nak duduk kat homestay tu 2 hari. Sama dengan dunia yang kita duduk. Beria-ria nak mencantikkan dunia, sedangkan dunia ini adalah sesuatu yang bakal kita tinggalkan. Jadi kalau umpama kata jiwa kita tu ada kesombongan, tak mahu melihat dan bertanyakan perkara-perkara ini, maka akhirnya kita akan kufur, kafar.
Sebab tu kafara ni dalam Al-Quran dia ada dua maksud. Yang pertama adalah ingkar, dan yang kedua yang pelik sikit, kafara ni maksudnya orang yang bertanam dan bertani. Kafirun ni dia ada dua maksud. Kafir satu yang maksudnya kufur, keduanya adalah orang yang bercucuk tanam. Kenapa? Sebab kafara tu asalnya maksudnya mengambus dan menutup. Sebab tu kita ada panggil kafarah, bayar kifarat dalam bahasa Melayu kita kan. Kita panggil kifarat. Kafarah tu apa maksudnya? Kafarah tu maksudnya supaya kita dapat mengambuskan segala macam kesalahan kita sebelum tu. Jadi kafir maksudnya adalah jiwa yang terselindung daripada kebenaran. Jadi di antaranya Allah Ta'ala sebut kadzdzaba wa aba. Jadi kita tahu benda tu betul, kita tahu kita akan mati, tapi kita buat tak ingat. Kita rasa tak ingat. Ada orang yang puan berkata, ada sahabat-sahabat tu kadang-kadang berdakwah dan sebagainya. Jadi di antaranya ada dia jumpa dengan makhluk-makhluk Allah ni, hamba-hamba Allah. Dia kata bukan Islam lah. Jadi dia kata buat apa aku rasa aku dah okey dengan Tuhan. Sebab Tuhan bagi aku macam-macam kekayaan. Rumah sewa je kutip beratus ribu sebulan, masuk kedai pajak lagi dan sebagainya, ada 6-7 bini. Dia rasa dia kaya, duit dia banyak. Jadi dia rasa dia adalah pilihan Tuhan. Ada yang buat macam tu. Ada jenis kufur ni yang melawan macam Firaun. Ada yang jenis kufur yang dia rasa dia begitu beruntung. Sebab apa? Dia percaya Tuhan, dan dia percaya pula Tuhan telah memilih dia kerana memberikan dia harta. Macam surah Al-Kahfi tu. Wala irudittu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba. Apa pula kata? Ini banyak Allah Ta'ala bagi harta. Kalau pun ada hari akhirat tu, kalau dekat dunia Allah Ta'ala dah bagi aku macam ni, akhirat lagi lah. Dia kata gitu. Ada attitude dia macam ni. Dia kufur macam tu. Ada yang kufur, jenis tengok dan lihat. Ramai macam tu. Tengok dia tak melawan dan sebagainya. Kadang-kadang dia percaya juga orang-orang yang kufur ni. Ada juga orang-orang yang bukan Islam, dia percaya sedekah itu dia orang meniaga, businessman. Sedekah itu membawa berkat. Ada sahabat kita menceritakan kalau dekat ada satu tempat tu, kalau raya haji tu dia sedekah 100 ekor lembu. Dia bukan Islam pun, supaya dikorbankan. Sebab apa? Dia percaya bersedekah tu bagus. Ada jenis orang yang bukan Islam ni. Kalau kat tempat saya dekat Masjid Kampung Ulu kat Melaka tu, sebelum Jumaat tu tengok yang hantar pisang lah yang sebagainya, kau Islam pun okey kat keliling. Sebab apa? Nak ambil berkat. Ada yang jenis yang kufur tu, ada yang jenis kufur melawan, ada yang jenis kufur sombong macam Firaun. Jadi banyak dia punya tahap-tahap. Tapi yang penting mereka ni ada dua sifat, kadzdzaba wa aba. Dia tak mau menerima, masih belum lagi hati itu masih belum menerima kebenaran, dan juga dia degil wa aba. Seterusnya, qala ajibtana litukhrijana min ardina bisihrika ya Musa. Ayat 57. Firaun berkata, apakah kamu datang kepada kami untuk mengusir kami dari negeri kami ini dengan sihirmu, wahai Musa? Sifat yang lain untuk kekufuran ialah dia mentakwilkan benda terbalik. Kita nampak segala macam langit dan bumi ini merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala. Tapi orang-orang yang kalau sekiranya tidak ada iman, dia nampak benda ini sebagai sesuatu yang tidak ada makna. Tidak ada makna. Jadi ayat 57 ni, Fir'aun apabila diseru supaya menerima kebenaran, supaya dia menerima bahawasanya Tuhan Musa, Tuhan Harun adalah Tuhan yang menciptakan dia juga. Tapi dia twist the fact tu untuk dia mencemuh Nabi Musa. Dia kata, kau datangnya apa hal Musa? Kau sebenarnya ada agenda lain. Agenda nak keluarkan kita orang ni pada nak halau kami ni penduduk asal bumi putera Mesir ni. Kau datang nak halau kami sebagai kaum bumi putera dekat Mesir ni, apa hal? Kau Yahudi, kita orang asli dekat sini tau. Jadi dia twist, menjadikan benda tu sebagai satu isu yang lain daripada tujuan. Dan ini pun kadang-kadang kita lihat sesuatu yang agak menarik.
satu yang agak menarik. Isu-isu sebegini merupakan isu yang mudah dimanipulasi. Tak kira lah politik dulu ataupun politik sekarang, sama aja dia punya cara dia. Politik yang digunakan untuk menakut-nakutkan. Jadi sama juga. Firaun cakap perkara ini supaya bukan sekadar dia nak menunjukkan dia tak nak terima, tapi supaya rakyat dia takut kepada Nabi Musa. Dan perlu kita tahu di antara soalan yang dibangkitkan tentang Nabi Musa dan juga Firaun ni ialah tentang kenapa Firaun tak terus bunuh Nabi Musa. Sedangkan memang dia nak bunuh, tapi ada sesuatu yang menghalang. Firaun dah menang dari segi pengikut dan bala tentera. Firaun dah menang dari segi harta kekayaan. Firaun dah menang dari segi kedudukan dan pemerintahan. Dia tak menang satu je, dan dia tak nak kalah satu benda, iaitu pertarungan pemikiran dan idea. Musa membawa satu notion, satu gagasan pemikiran bahawasanya kita diciptakan. Engkau akan mati Firaun, aku akan mati. Kita diciptakan, akan ada pengakhirannya, kita bakal diadili baik dan buruk kita. Itu notion dia. Dan ini ditunjukkan dalam ayat-ayat yang lain, bagaimana nanti kita akan tengok para ahli sihir itu apabila dikalahkan terus tunduk dan sujud. Maksudnya orang dah tahu Nabi Musa membawa satu idea, gagasan, pemikiran bahawasanya kita ni makhluk dan kita ni diciptakan. Tapi Firaun dia tak directly ambil peluang membunuh Nabi Musa supaya dia dapat mengalahkan Nabi Musa ni pada every level. Kekayaan, pengikut dan pengaruh, kuasa. Satu dia tak menang lagi. Dia nak kalahkan, nak menunjukkan idea Nabi Musa ini adalah sesuatu yang tak betul. Jadi idea tuan-tuan adalah senjata yang paling ampuh dalam keadaan kalau kita berjuang, kita tak ada kuasa. Dalam keadaan kita berjuang, kita tidak ada harta. Dalam keadaan kita berjuang, kita tak ada pengaruh dan pengikut. Sebab itu kita tengok kalau di barat, cara mereka berjuang, tumpuannya dilebihkan kepada bagaimana nak menjaja idea, nak melabelkan seseorang. Ini adalah satu permainan yang halus, yang kadang-kadang kalau kita tengok baru kita faham. Okay? The battle of ideas. Macam manakah pertarungan idea, siapa betul, siapa salah. Kita tengok apa-apa yang kita sorot dalam laporan berita konflik Israel-Palestin contohnya. Jadi idea yang dijajakan Palestin adalah teroris. Dia brand, dia label siap-siap. Jadi apa-apa yang dibuat oleh orang Palestin, teroris. Senang. Islam, teroris, dia brand. Penjajaan idea. Problemnya kita ialah kita tidak mempunyai kuasa dan juga usaha yang ampuh macam mana kita nak counter balik. Itu yang menjadikan kita kadang-kadang sentiasa diasak. Kita ni defensive mode. Kita ni sentiasa diasak dan kita ni hanya mempertahankan. Kita tak serang dia balik. Jadi mungkin sekarang ni kita perlu menyerang baliklah barat dengan idea-idea ni. Dan sekarang ni pun kita dah nampak kebebasan apa yang mereka nak dekat barat tu dah jadi sesuatu yang mengarut. Kalau belajar Inggeris tak lama lagi bukan ada dua pronoun saja. Ya? Dia bukan ada masculine dengan feminine, bukan ada he, bukan ada she. In between dia boleh jadi beratus-ratus. Kalau dekat barat tu dia kata kita orang ganti nama kita, we are not binary people. Saya ni bukanlah seseorang yang boleh dikenal pasti sama ada saya lelaki atau perempuan. I am in between. Saya tengah-tengah. Masalah homoseksual, masalah lesbian dan sebagainya. Bagaimanakah perkara-perkara ini semakin membarah di barat? Tak boleh. Kalau dekat Kanada dulu ada satu cerita seorang yang dia kata identify himself as a woman. Dia kata dia lelaki, berjambang bagainya, tapi dia kata aku adalah seorang perempuan. Dia nak masuk salon kecantikan orang perempuan yang buat kerja ke dalam salon kecantikan tu, ngerilah.
dengan jambang, dengan apa. Yang perempuan kata, ngerinya nak buat waxing. Tuan-tuan cari sendiri lah, masuk waxing tak sedap nak cerita ke dalam masjid. Nak buat waxing. Jadi bila lelaki macam tu tak nak, kena saman. Tak boleh. Kena menghormati hak-hak mereka homoseksual. Di sebuah sekolah dekat Amerika, macam mana seorang yang mengatakan dia adalah seorang perempuan, dia lelaki, masuk tandas budak-budak perempuan dekat sekolah, dia robohnya salah seorang budak perempuan dan dia lepas. Sebab apa? Dia kata dia perempuan. Yang berlaku sekarang dekat sukan-sukan dekat Amerika, yang lelaki ni badan bapak lah punya sasa ni masuk acara sukan wanita, tentu lelaki mengalah. Jauh. Kalau berenang tu setengah kolah tinggal. Lelaki pula main netball, kalah dah. Kita pun ni apa nak jadi? Kalau kita online dengan yang kawan tempat dekat US, kat British pun kena hati-hati. How shall I address you? Nak kena tanya. Yang salah panggil kan ayah, hak asasi dan sebagainya. Dan jadi cerita pula sekarang. Jadi benda-benda begini apabila tidak ada kepercayaan kepada Tuhan, tidak berlandaskan kepada sesuatu, macam mana? Kadang-kadang payah. Kita pun cubalah dekat peringkat institusi nak masuk. Daripada kita kutuk-kutuk orang homoseksual, maknya-maknya, ada kita panggil berdakwah. Dekat universiti saya, kita panggil usaha. Tapi kadang-kadang ada yang kritik lah, dia kata apa tak ada kerja ke? Kita dekat UIA ni nak mendekatkan di dakwah. Kita kata kita kena rapat. Daripada kita kutuk rapat. Tapi kadang-kadang of course lah, bukanlah sesuatu yang mudah kan. Orang kata berjaya ke berdakwah dengan golongan maknyah ni, kan? Kita kata nak berjaya tu tak tahulah. Tapi yang ada maknyah ni yang dulu tak pakai tudung, sekarang dah pakai tudung. Yang pakai tudung dulu dah pakai kurdah. At least ada lah. Tapi kita masih lagi berusaha dengan puak-puak ni supaya kita dapat rapatkan ni. Yang berjaya meninggalkan dunia kepondangan, kita bagi dia hadiah umrah dan haji. Adalah dakwah sikit supaya kita tak kutuk. Cara masing-masing lah. But the fact is that caca merba pemikiran ni adalah apabila kita tidak ada iman dengan pencipta kita. Allah Ta'ala kata diciptakan sesuatu dalam keadaan binary. Ada lelaki, ada perempuannya. Daripada bunga, pendebungaan dan sebagainya, semua Allah Ta'ala ciptakan tu. Ubahlah macam mana pun, kita tetap tidak akan dapat mengubah apa yang Allah Ta'ala telah ciptakan. Jadi itu cerita fakadzdzaba wa tentang ayat 57 tu juga. Dia menjadikan isu